Baik, kita bersama meneruskan rampai pagi yang kita siarkan secara langsung pada pagi ini. Hari ini pertemuan kita hari Khamis iaitu 12 Zulkaidah 1444 Hijrah bersamaan dengan 1 Jun 2023 Masihi. Kita bersama di pagi ini. Seperti yang awal kita ni maklumkan, kita ada satu wawancara lagi mengenai persiapan haji negara Brunei Darussalam. Dan untuk persiapan ini apakah antara yang akan dikongsikan? Jadi kita ni ada tetamu dengan kita ya untuk sama-sama memperagakan pada hari ini. Ya, Alhamdulillah. Jadi bersama dengan kita pada pagi ini iaitu bersama dengan Yang Mulia Tuan Pangeran Haji Haslin bin Pangeran Haji Ali merupakan pemangku penolong pengarah urusan haji. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar pada pagi ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi seperti yang telah kita nyatakan tadi ya, kita sudah pun berada di bulan Zulkaidah. Jadi ini bermakna ini musim bulan haji ni kita ni. Jadi mungkin dapat diterangkan daripada Tuan sendiri bila penerbangan haji bermula ni Tuan. Jadi mungkin dapat kongsikan ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Seperti mana yang disebutkan tadi ya, kita sudah berada di bulan Zulkaidah. Berarti selepas bulan Zulkaidah ni bulan Zulhijjah adalah bukan bulan haji ya. Jadi memang kita ni sedia maklum, insya-Allah jemaah-jemaah haji kami akan bakal berangkat tidak lama lagi dan ingin dikongsikan dalam sesi wawancara ni untuk makluman semua bahawa jemaah-jemaah haji kami akan insya-Allah akan mengambil tempat kepada 4 penerbangan sebenarnya. Bermula kepada penerbangan pertama pada hari Ahad ni, dah lagi lama. 4 hari bulan Jun. Seterusnya penerbangan kedua akan bertolak pada 5 hari bulan Jun, hari Isnin. Penerbangan ketiga pada hari Selasa, 6 hari bulan, dan penerbangan keempat berjurut ni hari Rabu 7 hari bulan Jun, yang mana kesemua penerbangan ini akan bermula jam dijadualkan jam 9.10 pagi. Artinya semua sama 4 penerbangan ini, dan pada kelazimannya memanglah jemaah-jemaah haji ini kan insya-Allah akan berada di lapangan terbang 3 jam sebelum berangkat. Dan penerbangan ini akan mengambil masa dan akan dijangka sampai terus di Madinah pada jam 1.40 petang waktu setempat, artinya di waktu Madinah insya-Allah. Ya. Jadi berapa tadi keramaian jumlah pegawai urusan jemaah haji yang akan berlepas ke tanah suci, ataupun berapa orang jemaah-jemaah kita? Pada tahun ini sebagaimana juga tahun-tahun yang sudah dah dilantik yang dipanggil sebagai di pegawai-pegawai di pejabat urusan jemaah haji dari segi pentadbiran dan perubatan tu. Jadi bahagian pentadbiran ada dilantik seramai 5 orang, manakala bahagian perubatan 20 orang. Dan alhamdulillah untuk advance party yang sudah pun berangkat awal pada 26 hari bulan Mei yang lalu seramai 12 orang, iaitu 4 orang di pegawai pentadbiran, di bahagian pentadbiran, dan 12 adalah di bahagian perubatan. Manakala selebihnya insya-Allah akan bersama-sama mengiringi jemaah-jemaah haji kita ni. Jadi kita ni ada 1000 jemaah haji insya-Allah yang akan berangkat. Jadi dengan 4 penerbangan, dan alhamdulillah pada tahun ini ada 5 package pengendali haji yang terpilih untuk membawa jemaah-jemaah kita ni. Antaranya memang Darussalam Services Sendirian Berhad, SCA Central Agencies Sendirian Berhad, Al-Hijrah, At-Taqwa dan Titian insya-Allah. Jadi inilah sekarang ni yang mengisi penerbangan kita ni dengan jemaah-jemaah haji kita ni seramai 1000 orang insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi seperti lazimnya ni Tuan, Jabatan Urusan Haji sering mengupayakan kursus-kursus haji bagi bakal-bakal jemaah haji ni. Mungkin dapat dikongsikan bagaimana dengan sambutan daripada mereka para bakal jemaah haji ni yang untuk pada kali ini barangkali ada kelainan barangkali dengan kursus-kursus yang telah pun sebelum ini, Tuan. Alhamdulillah ada peningkatan ataupun satu pembaharuan yang telah pun dijalankan oleh Jabatan Urusan Haji sebenarnya, yang mana pada awal tahun 2022 lagi tahun 2022 belum ada lagi penentuan siapa-siapa bakal jemaah haji yang akan berangkat, berapa keramaian dan sebagainya. Jadi Jabatan Urusan Haji berinisiatif mengadakan kursus yang dipanggil sebagai kursus asas haji dan umrah.
Jadi kursus ini bukan hanya terpilih kepada mereka-mereka yang akan menunaikan fardu haji, bahkan juga yang mengikut giliran. Kadang-kadang ada giliran ini jauh nih. Ada 10 tahun yang lagi ya. Ada yang tahun 2035, 2030 apa, artinya sudah mendaftar. Dan juga ia dibukakan kepada semua siapa yang ingin. Mungkin ada yang akan berhasilkan umrah apa. Jadi kursus asas haji dan umrah ini dilaksanakan untuk memberi peluang kepada orang ramai menimba ilmu. Ilmu haji dan umrah, dan ia terbuka, dan alhamdulillah pada ketika itu kalau saya tidak silap melebihi 1,000 peserta yang mengikuti kursus selama 6 sesi. Pada masa tu kali pada bulan Oktober dan November tahun 2022. Jadi untuk peringkat kedua, setelah kita ada sudah nama-nama yang terpilih untuk kursus yang akan menunaikan fardu haji bagi tahun ini, maka diadakan kursus ibadat haji yang lazim, ibadat haji dan umrah, dan ini diadakan selama 12 sesi. 12 sesi pengajian untuk bakal jemaah haji yang akan menunaikan fardu haji pada tahun ini. Dan setelah itu ada lagi sekali dibuat, iaitu dipanggil sebagai kursus intensif ibadat haji, dan ini merupakan dengan lebihan kota. Kota katanya itu ada diberikan 1,000 alhamdulillah pada tahun ini, dan mereka yang terpilih, dan di ujung-ujung itu ada lagi yang terpilih. Mungkin ada yang disebabkan oleh menolak ke diri, dan ada yang baru masuk dan tidak berkesempatan untuk mengikuti kursus ibadat haji pada 12 sesi pengajian awal, maka diberikan kursus intensif pada bulan Mei yang lalu. Jadi ada juga orang mengikuti selama 5 sesi lah. Alhamdulillah. Artinya Ketani tidak ada ketirisan, tidak ada ketinggalan semua bakal jemaah haji Ketan ini mengikuti kursus pengajian haji ini. Dan kursus pengajian haji bukan hanya berhenti di sini nih. Jadi mereka akan insya-Allah akan diberikan juga kursus ketika berada di tanah suci, di Madinah dan di Mekah, supaya barang ini fresh. Kadang-kadang peribatan ibadat haji ini bukan ada sesuatu yang mungkin kita ni barukan melihat, barukan tahu apa ni. Kadang-kadang jadi perlu kepada mengulang kaji supaya kita ni lebih mahir ketika melakukan ibadat manasik haji dan umrah. Jadi Tuan, kursus haji ni tadi memang tahu bagi bakal jemaah haji memang sebelum itu diberikan kursus khusus bagi bakal jemaah haji. Tapi saya tertarik bagi yang tadi yang Tuan katakan, ia boleh dibukakan untuk orang ramai kalau sekiranya belum pulang masanya iaitu kan menunaikan ibadah haji, tapi untuk mengikuti kursus haji dan juga umrah ni, adakah pembukaannya untuk orang ramai ni? Inilah yang dibuat oleh Jabatan Urusan Haji, iaitu dipanggil sebagai kursus asas haji ni. Jadi kursus asas haji ni adalah terbuka kepada orang ramai. Jadi hari itu kalau tahun yang lepas tu bulan Oktober dan November tu diadakan di masjid tu, ada 6 buah masjid yang terpilih, maka orang ramai boleh datang saja. Sebab memang kata ni memang mengharapkan orang ni supaya bersedia kan, walaupun umrahnya kata ni umrah ni pun perlu juga kepada ilmu ni. Jadi sebab itulah dibukakan kepada orang ramai, dan insya-Allah kursus asas haji ni akan dijalankan dari masa ke semasa insya-Allah. Ada keperluannya nanti untuk Jabatan Urusan Haji untuk mengadakan sekali lagi insya-Allah, dan ianya alhamdulillah mendapat sambutan daripada orang ramai lah, khususnya orang-orang yang bakal menunaikan ibadat umrah atau bakal menunaikan ibadat haji insya-Allah. Dan tadi saya ketinggalan itu mulai khusus ibadat haji untuk menimba ilmu. Dan selain daripada itu juga mewakili perubatan. Memang katanya ada pemeriksaan perubatan dijalankan untuk kursus-kursus ini, dan juga taklimat kesihatan. Ini penting. Taklimat kesihatan ini penting untuk para jemaah haji, bukan hanya sekadar bersedia dengan ilmu pengetahuan mengenai ibadat haji, bahkan juga bersedia dari segi kesihatan. Mungkin di sana ni macam kejutan melihat keramaian orang dengan weather di sana, dengan keadaan cuaca di sana. Jadi inilah perlu diambil perhatian supaya jemaah-jemaah haji kita ini sentiasa bersedia, sentiasa dalam berkeadaan sehat walafiat insya-Allah. Yang penting pada hari Arafah diorang ini sudah bersedia dengan sehat walafiat dan dapat menjalankan rukun haji itu nanti itu.
Ya, alhamdulillah. Itu yang kemudahan yang telah pun diberikan juga ya, iaitu berkenaan dengan kursus-kursus haji ini yang ini tidak tertumpu kepada mereka yang para bakal jemaah haji, tapi ianya boleh dibukakan kepada orang ramai juga ya. Mungkin pada satu masa nanti insya-Allah mungkin dikurniakan rezeki untuk menunaikan ibadah haji. Jadi biasanya ni tuan mungkin dapat dikongsikan kepada siapa mereka boleh menghubungi ni jika sekiranya mereka ini berkeinginan untuk menyertai sekiranya ada kursus-kursus yang akan bakal dibukakan. Macam mana? Pada lazimnya memang ada promo tu daripada Kementerian Hal Agama melalui Jabatan Urusan Haji akan diwar-warkan mengenai dengan kursus ini insya-Allah. Dan juga kadang-kadang ianya akan diwar-warkan daripada travel agent ni. Jadi artinya di sana akan dimaklumkan bahawa ada Jabatan Urusan Haji akan mengadakan kursus dan sebagainya. Jadi itulah barangkali, dan juga memang kita ni memerlukan RTV lah. Untuk kita ni kan mempromo, mengiklankan bahawa Jabatan Urusan Haji, Kementerian Agama melalui Jabatan Urusan Haji akan mengadakan kursus-kursus asas haji dan umrah ini. Jadi melalui radio dan juga televisyen kita ni boleh mendapatkan maklumat mengenai dengan kursus-kursus yang akan diadakan, dan ini tertakluk kepada diberikan ataupun dimaklumkan kepada kita semua yang khusus untuk penonton kita ni. Dan memang kita tertarik ya bila ada kursus ini diadakan terbuka untuk orang ramai, adalah untuk kepentingan dan juga menambahkan ilmu sebelum kita ni bersiap ataupun untuk berniat untuk menjadi jemaah bakal jemaah haji. Jadi di sini tuan ya, Pejabat Jabatan Urusan Haji telah menyediakan kemudahan-kemudahan untuk para bakal jemaah haji dan setiba mereka di tanah suci, mungkin dapat dikongsikan apakah kemudahan-kemudahan yang disediakan bagi bakal jemaah haji nanti. Okey, terima kasih. Seperti mana yang saya maklumkan awal tadi, bahawa ada beberapa pegawai telah pun berangkat awal. Betul. Seminggu awal lah tu seminggu awal berangkat, yang mana pegawai-pegawai ini berangkat awalnya adalah untuk membuat pengurusan-pengurusan awal di sana. Dan antara pengurusan-pengurusan yang dibuat itu adalah mengenai dengan segala pembayaran bagi penginapan, pengangkutan dan perkhidmatan masyairah. Masyairah ni artinya yang 9, 10, 11 itulah. Hari Arafah di Mina dan di Muzdalifah sebagainya tu. Dan ini memang pelang kalau dari segi penginapan dan pembayaran ini memang jemaah haji kita ni membayar ke syarikat syarikat pengendali, tapi segala pembayaran ini adalah melalui satu akaun yang dipegang oleh Jabatan Urusan Haji untuk membuat pembayaran itu. Jadi ini persediaan awal. Yang penting penginapan atau yang penting sekali selain daripada visa sudah pun lengkap dan sebagainya, pengangkutan bagi jemaah-jemaah haji kita ni. Pengangkutannya daripada awal di sini sampai ke Madinah nanti insya-Allah, dan seterusnya pengangkutan ke hotel masing-masing. Dan juga untuk perkhidmatan masyairah ni, ini penting, inilah satu bermula daripada pengangkutan ke Arafah, Muzdalifah, Mina dan sebagainya, dan juga penginapan di tempat-tempat yang dimaksudkan tadi. Dan selain daripada itu juga pegawai-pegawai advance party ini telah pun membuat pengurusan bersama dengan Konsul Agong Negara Brunei Darussalam di Jeddah yang berpangkalan di Jeddah. Jadi artinya ada perundingan sebagainya untuk melihat perjalanan, melihat kemudahan-kemudahan yang ada. Jadi selain kemudahan perubatan kata ni memang dah lepas tu dari segi pihak perubatan telah pun membuat perundingan bersama dengan agensi-agensi perubatan di sana, seperti macam menyediakan perkhidmatan ambulans, klinik-klinik yang akan dibukakan untuk jemaah-jemaah haji kita ni, dan juga ubat-ubatan atau pentinglah untuk kita ni semua bersedia. Jadi yang pokoknya kita ni mengharap dengan persediaan-persediaan yang telah pun dibuat oleh jemaah haji, pegawai-pegawai pejabat urusan haji kita ni, semua bakal jemaah haji kita ni insya-Allah akan dapat tenang, artinya berjalan dengan baik, artinya fokus untuk pengurusan haji dan sebagainya, dan semua akan berjalan dengan selesa dengan sempurna nanti insya-Allah. Itu yang tadi harapkan insya-Allah. Walaupun jumlah kita ni bagi negara Brunei Darussalam agak kecil kalau dibandingkan daripada negara-negara di seluruh dunia ni, tapi dengan jumlah berkenaan bukan senang untuk kita ni menguruskan. Kita ni akan berhadapan dengan cabaran, sebab itulah persediaan awalan ni mengikut peringkat-peringkat diadakan, alhamdulillah dengan adanya persediaan awalan ini membantu untuk kelancaran para jemaah haji kita yang akan menunaikan ibadah haji. Dan
sebelum mereka khususnya para jemaah haji ni ya tuan ya yang akan berangkat ke tanah suci, apakah antara persiapan yang perlu ada ataupun penerangan untuk para jemaah haji kita mungkin boleh dikongsikan ni? Ya, ya, okay. Terima kasih. Pertama, apabila sudah diorang ni bakal jemaah haji ni telah pun dimaklumkan bahawa mereka adalah merupakan bakal jemaah haji kita ni. Pertama yang penting sekali adalah syukur. Tadi bersyukur kerana diorang ni terpilih dan menjadi tetamu Allah. Abdullah. Jadi bila sudah menjadi tetamu Allah ni, bersyukur itu penting. Bersyukur untuk mereka ni bersedia, betul-betul bersedia untuk di sana, dan perlu membuat persediaan diri. Antaranya adalah tabahlah. Kita ni melihat di sana sudah tadi dengan persiapan ilmu pengetahuan, sudah diberikan taklimat kesihatan, maka diorang ni perlu bersedia dari segi hati lagi, rohani. Artinya antara yang penting adalah satu bersyukur. Tadi jadi bersabar. Sabar dengan keadaan di sana. Betul. Bukan semua katanya ni kan orang mudah. Ada waktu-waktunya kita ni terpaksa akur dengan keadaan itu, akur dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Jadi artinya sabar. Walaupun barangkali perkara itu indah kita ni mahukan, tapi itulah yang perlu kita ni hadapi. Jadi sabar, tabah dengan apa jua ketentuan di sanalah. Dan mudah-mudahan insya-Allah dengan kita ni sabar dan tekun mengerjakan ibadat haji ini, perkara utama adalah untuk mendapatkan haji yang mabrur. Betul. Hadis sudah menyebut al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan lain kecuali syurga. Jadi itulah yang kita ni harapkan, kita ni dapat haji yang mabrur. Haji yang mabrur ni bukan hanya sekadar kita ni melakukan perfect, tapi dari segi dalaman kita ni perfect juga insya-Allah. Dan selepas itu juga yang kita ni tinggal di sini, keluarga-keluarga mendoakan. Mendoakan para bakal jemaah haji kita ini akan sentiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menyempurnakan ibadat haji dan umrah. Bukan senang ya untuk menjadi tetamu Allah ni. Kalau tadi Tuan katakan syukur, atau saya macam ataupun saya tadi rasa terharu bagi mereka yang menjadi bakal jemaah haji. Jadi di sini ya Tuan ya, apakah antara nasihat Tuan kepada bakal jemaah haji kita dan keluarga semasa mereka berada di tanah suci? Ini nasihat untuk mereka. Ya. Pertama, kalau tadi saya bersambut dari syukur jadi nasihatlah, nasihat bersama sebenarnya, cuba jagalah kesihatan insya-Allah. Jaga kesihatan. Dalam kita ni mencari yang memang tadi kita ni bersyukur kita ni diberikan kesempatan untuk ke sana dengan perbelanjaan yang banyak. Bukan sedikit masanya belanjaannya. Tapi alhamdulillah dengan rezeki yang ada dapat berangkat ke sana. Dan walaupun macam itu dalam masa yang hanya mungkin satu bulan ini, walaupun kita ni kan cuba untuk memenuhkan, mengoptimumkan masa dengan amal ibadat, tapi yang penting kesihatan jugalah. Kesihatan dalam kita ni melakukan ibadat, gunakanlah peluang yang ada untuk beramal ibadat di sana, seperti sembahyang berjemaah di masjid, melakukan zikir, bacaan Al-Quran, sebagainya, berselawat, bersedekah dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama perlu jaga kesihatan. Artinya jangan sampai kata ni leka dengan kesihatan sehingga menjejaskan hari Arafah kata ni nanti. Itu yang penting. Itu yang penting. Sudah jalan Zulkaidah masih ni, belum lagi masuk musim haji. Ada masa 3 minggu sebelum kita ni memulakan ibadat haji yang sebenarnya nanti. Jadi dalam masa 3 minggu ni beramal ibadat kata ni. Ya, silakan ya kita ni, tapi dalam masa yang sama kesihatan. Itu yang cabaran yang sangat-sangat yang perlu kita ni tempuhi di Arafah. Ya, betul sekali, dan sering diingatkan ya untuk kita ni menjaga kesihatan, sebab tanpa kita ni menjaga kesihatan ini memang sukar untuk kita ni melakukan ibadah di sana ya. Jadi itulah perlunya ketahanan stamina sebenarnya ya. Bukan saja daripada persiapan dari segi ilmu, tetapi persiapan daripada fizikal kita ni untuk macam mana kita ni akan menghadapi rintangan pastinya akan bakal dihadapi oleh para bakal jemaah haji kita ni. Jadi mungkin dapat dikongsikan sekali lagi Tuan kepada penonton kita penerbangan, waktu penerbangan sekali lagi dikongsikan kepada penonton kita, penerbangan pertama hingga penerbangan keempat. InsyaAllah bagi penerbangan kita ni ya, penerbangan pertama akan bertolak pada hari Ahad ni,
Hari Ahad. Pada 4 Jun penerbangan pertama bermula jam 9.10 pagi. Jadi iaitu pukul 9.10 sudah ada tu, artinya ramai tersorang depot tu. Dan penerbangan kedua akan hari berikutnya iaitu 5 hari bulan, penerbangan ketiga pada 6 hari bulan dan penerbangan keempat pada 7 hari bulan. Yang mana keempat-empat penerbangan ini akan bertolak pada jam 9.10 pagi waktu negara Brunei Darussalam dan dijangka akan sampai ke Madinah Al-Munawwarah pada hari yang sama pada jam 1.40 petang insya-Allah. Itulah yang dapat dikongsikan di sini insya-Allah. Dan juga dinasihatkanlah kepada bakal jemaah haji, memang sudah maklumlah bahawa sehari sebelum berangkat akan ada advance check-in barang-barang itu dan jangan sampai membawa barang-barang tegahan. Itu memang sudah ditalimatkan awal. Jangan kita ni memajalnya katanya ataupun lupa mengenai dengan syarat-syarat ini. Dan seterusnya bakal jemaah haji akan dapat berada di lapangan terbang seawal-awal jam 3 jam sebelum penerbangan. 3 jam ya. Jadi kalau lihat waktu subuh tu mungkin subuh di surau lapangan terbang pun ada, airport pun ada insya-Allah. Semuanya akan ada lah. Mudah-mudahan akan lancar. Alhamdulillah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Pangeran Haji Haslim bin Pangeran Haji Ali, itu pemangku penolong pengarah urusan haji kerana berkesudian untuk mengongsikan berkenaan dengan persiapan haji negara Brunei Darussalam. Insya-Allah kita harapkan mudah-mudahan para bakal jemaah haji diberikan kesihatan dan juga kelancaran dalam melakukan apapun juga urusan nanti insya-Allah ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Udah penonton, demikian tadi satu wawancara kita yang kita bawakan untuk mengakhiri segmen Rampai Pagi kita pada hari ini, dan kita mengharapkan para bakal jemaah haji kita bersedia dan juga alhamdulillah dengan penjelasan yang diberikan seperti tadi, kita ni mengetahui apa yang perlu kita ni laksanakan. Ini bukan saja kepada bakal jemaah haji tapi pada ahli keluarga juga memainkan peranan penting untuk bekerjasama. Ya, alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan bersama dengan rakan setugas yang lain esok dan kita mewakili rakan penerbit dan juga rakan juruteknik yang bertugas pada hari ini. Ucapkan ribuan terima kasih. Insya-Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.